ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan nikmat Allah Taala, taufiknya, hidayatnya dan juga ilmu dan juga amal soleh yang mana Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada kita tak habis-habis sampai kepada hari ini dan juga detik ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah lagi kurniaannya itu, segala yang kita sebut tadi kepada kita sampai kepada kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah kerja kita, iaitu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apabila kita bersyukur kepada Ta'ala, insya-Allah Ta'ala akan tambah rezeki, akan tambah kurniaannya kepada kita semakin hari. Dan juga insya-Allah kita akan jauh daripada kalangan ataupun golongan yang mereka berkufur ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersama dengan ruangan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana kita pada hari ini sampai kepada hadis yang ke-8. Alhamdulillah, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati, ingatlah satu rezeki ataupun satu perkara apabila kita dapat nak dengar satu hadis sahih daripada Nabi SAW, satu perkataan Nabi yang sahih, yang mana ulama kata dia adalah hadis yang sahih yang dapat kita nak beramalkan dengannya. Kita ingatlah bahawa itu adalah salah satu rezeki yang Allah Ta'ala sedang memberi kepada kita dan juga adalah satu hidayat memberi kepada kita. Kita ingatlah bahawa kita pada zaman sekarang adalah zaman yang mudah, yang mana kita nak mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Zaman yang mudah untuk kita nak dengar hadis Nabi SAW, dan juga zaman yang mudah yang kita tak mampu ataupun kita tak kena usaha untuk nak dapatkan satu hadis ataupun nak ngaji satu hadis Nabi SAW. Kerana masa kita adalah masa yang mudah nak dengar hadis Nabi, nak mempelajari hadis Nabi. Tak sama dengan zaman-zaman sahabat Nabi dulu, para salafus salih dulu, orang-orang yang orang-orang yang salihin, yang mana mereka nak jumpa dengan hadis Nabi, nak dengar dengan hadis Nabi SAW, nak mempelajari dengan satu hadis Nabi SAW, bukan benda yang mudah seperti kita pada hari ini, yang mana mereka kena guna masa yang banyak untuk nak dapatkan satu hadis Nabi SAW. Kerana ingatlah, Nabi SAW duduk di Madinah dan juga sahabat-sahabat dia yang bersama dengan Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, sama ada sahabat daripada Al-Muhajirin yang berhijrah sama Rasulullah SAW daripada Mekah hijrah kepada Madinah, dan juga orang-orang Ansar.
Orang-orang Ansar, orang Madinah asal yang terima Nabi SAW dan juga tolong sokong dakwah Nabi SAW untuk dapat satu negara Islam Darussalam, iaitu berlaku di Al-Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bersama dengan Nabi, mereka dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mereka ada masa luang untuk nak dengar hadis Nabi, mereka pergi untuk nak dengar hadis-hadis Nabi. Ada sahabat yang mereka kena sibuk dengan benda-benda dunia untuk nak cari makanan, cari rezeki untuk nak mempeliharakan keluarga-keluarga mereka. Mereka keluar rumah dan juga mereka boleh nak dengar hadis Nabi setengah masa saja ataupun satu waktu saja yang mereka sedang bersama dengan Nabi untuk dapat nak bersama dengan Nabi SAW. Seperti masa maya, masa selepas maya Jumaat mereka dapat nak bersama dan juga dekat dengan Nabi SAW, membuatkan mereka boleh nak dengar hadis itu daripada Nabi SAW. Maka para sahabat Nabi SAW, mereka hafal, mereka dengar hadis Nabi dengan bilangan yang tak sama. Setengah sahabat mereka dengar hadis Nabi dan juga hafalnya dengan bilangan yang banyak, dan juga setengah sahabat yang mereka dengar hadis Nabi sedikit saja daripada Nabi dan juga hafalnya dengan bilangan yang sedikit saja. Tetapi ingatlah bahawa selepas daripada Nabi SAW mati, para sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang tua, yang besar, pembesar daripada sahabat Nabi awuso, seperti orang-orang yang hafal hadis Nabi banyak seperti Anas bin Malik khadam Nabi SAW, berapa puluh tahun yang dia berkhidmat Nabi SAW, ataupun sahabat-sahabat yang Abdullah bin Mas'ud, ataupun sahabat yang lain lagi, selepas daripada Nabi wafat, selepas daripada Nabi mati, mereka berhijrah keluar diri daripada Al-Madinah Al-Munawwarah untuk berhijrah kepada negeri-negeri yang lain, untuk pergi kepada tempat-tempat yang lain, yang mana demi untuk nak mengajarkan ajaran-ajaran Islam, demi untuk nak mengajar Al-Quran kepada mereka, demi untuk nak menyampaikan ataupun mengajar hadis-hadis Nabi yang mereka dapat daripada Nabi SAW. Maka selepas daripada Nabi mati, sahabat mereka kacak-kacak bermusafir kepada setiap tempat yang berada dalam dunia ini. Tempat mana yang ada umat Islam, itulah sahabat Nabi mereka berhijrah kepada mereka untuk nak ngajar hadis Nabi, untuk nak ngajar Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat yang berada di Madinah ada bilangan yang sikit selepas daripada Nabi mati, dan juga setengah tabi'in, setengah sahabat, walaupun sahabat Nabi sendiri yang mereka bukan daripada Madinah, tetapi dia telah masuk Islam dengan Nabi SAW. Tetapi selepas daripada Nabi mati, mereka dengar bahawa ada satu hadis ataupun hadis mana yang dia rasanya ada riwayat daripada Nabi SAW, tetapi masa itu Nabi dah mati. Maka mereka bermusafir keluar daripada rumah mereka, kampung mereka, untuk bermusafir kepada Madinah Al-Munawwarah untuk nak cari sahabat Nabi mana yang hafal hadis ni, yang mereka akan dengar, ambil dia dan juga kembali kepada rumah mereka untuk nak ngajar kepada orang kampung akan hadis-hadis yang mereka ambil daripada sahabat itu. Kalau kita baca sebuah kitab yang ulama tulis, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama hadis, tokoh hadis yang hebat, yang mati pada tahun 463, dia tulis satu kitab yang namanya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Rihlah, bermusafir untuk cari hadis Nabi SAW, untuk nak mengaji hadis Nabi SAW. Selepas daripada Nabi wafat, para tabi'in, tabi'in, iaitu orang yang dia nak jumpa dengan sahabat Nabi tapi tak dia nak jumpa dengan Nabi SAW, dan juga tabi'in, orang dia jumpa dengan tabi'in tapi tak dia jumpa dengan sahabat Nabi SAW. Jadi tabaqah ataupun peringkat golongan, iaitu pertama sahabat yang mereka dia hidup dengan Nabi SAW, dan juga peringkat yang dua tabi'in yang mereka dia dengan sahabat tetapi tidak dia dengan Nabi SAW, dan juga peringkat yang ketiga mereka yang dia dengan peringkat yang kedua iaitu tabi'in tetapi tidak dia dengan peringkat yang pertama iaitu sahabat ridwanullahi alaihim. Dengan sebab inilah
Banyak-banyak perkara yang berlaku di zaman mereka, perkara yang baru-baru yang mana perkara itu tidak berlaku semasa Nabi SAW, membuatkan mereka nak cari dalil, membuatkan mereka nak cari apa yang Nabi sebut dengan perkara ini, adakah boleh buat, adakah tidak boleh buat, adakah benar itu benar halal, adakah benar itu benar yang haram. Mereka nak cari dalil daripada Nabi SAW, maka mereka sanggup nak bermusafir kepada satu tempat untuk nak dengar, untuk nak tanya sahabat Nabi yang sedang berhidup ataupun tabi'in, untuk nak dengar satu hadis Nabi SAW sahaja. Ini nak tunjuk kata mereka sangat susah nak dapat satu hadis. Imam Bukhari, seperti hadis kita yang sedia ngaji-ngaji hari ini, kebanyakan dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi daripada kitab Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita dah royak dulu siapanya Imam Bukhari, siapanya Imam Muslim, gapo nama kitab kedua-dua, kita dah kenal. Mereka guna masa yang banyak untuk nak dapat hadis yang berada dalam kitab mereka pada hari ini, yang kita boleh tengok 4,000 hadis, 5,000 hadis ni. Satu hadis yang mereka nak dapat bukan dengan cara yang mudah, bukan benda yang mudah seperti kita nak ngaji hadis Nabi SAW pada hari ini. Pada hari ini kita ada kitab pun kita tak buka. Kita ada suara yang keluar daripada masjid, yang keluar daripada stesen radio, yang keluar daripada TV, mana-mana pun kita tak sanggup nak dengar hadis-hadis Nabi. Bahkan kita kenal hadis Nabi SAW, tetapi kita tak suka nak dengar hadis Nabi SAW. Ini adalah satu hikmah yang nak tunjuk kepada kita, mereka yang dulu, mereka susah nak dapat satu hadis daripada Nabi SAW, tetapi mereka sanggup nak bermusafir, sanggup nak dentang kepada satu tempat, walaupun dengan jalan kaki mereka. Tidak ada kapal tubel seperti kita, tidak ada mutu kereta seperti kita, mereka sanggup nak bermusafir. Imam Bukhari, kalau kita pergi baca berapa negeri yang dia keluar daripada kampung dia, tempat dia, kampung Bukhara sekarang ni, dia pergi kepada Makkah untuk nak ambil hadis. Dia pergi kepada Madinah untuk nak ambil hadis Nabi SAW. Dia pergi kepada Baghdad ataupun negeri Iraq, yang mana negeri Iraq ada 3 tempat yang penting. Seperti Baghdad, ulama hadis banyak. Seperti Basrah, ulama pun banyak. Seperti negeri Kufah, ulama hadis pun banyak. Seperti negeri Syam, Damaskus, Palestin. Negeri Iran dulu, yang mana banyak dengan ulama-ulama hadis dulu negeri Iran. Tidak ada tempat mana yang Imam Bukhari tak pergi untuk nak cari tempat itu, untuk nak dengar hadis Nabi SAW dan juga hafalkannya. Setiap bucu Imam Ahmad Aqtarul Alam, Ibn Katsir kata dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, keliling dunia ini tidak ada mana tempat yang Imam Ahmad tak pergi untuk nak ngaji hadis Nabi, untuk nak menghafalkan hadis Nabi SAW ridwanullahi alaihim. Kita minta berdoa kepada mereka, dengan sebab mereka usaha, dengan usahaan mereka, sungguhan mereka untuk nak dapat hafalkan hadis dan juga kumpulkan di dalam kitab mereka, yang mana kitab mereka sampai kepada waktu kita sekarang. Satu perkataan ulama kata, laula ahlul hadis lama nadrusul Islam. Kalau tak ada mereka, orang-orang yang ngaji hadis dulu, ulama-ulama hadis dulu, nescaya pada hari ini kita boleh jadi tak kenal Islam, boleh jadi kita tak boleh nak ngaji Islam, ajaran-ajaran Islam. Kerana ajaran Islam datang daripada 2 tempat saja. Yang pertama daripada kitabullah, yang kedua daripada sunnatul Rasulullah SAW. Al-Quran sahaja tak cukup, kerana dalam Al-Quran ada banyak perkara yang kita tak tahu, tak faham dia. Kita kena guna ataupun kena hajah kepada sunnah Nabi, yang mana sunnah Nabi, hadis Nabi SAW mari untuk nak mensyarahkan, untuk nak bayar kepada kita, untuk nak faham kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, seperti wa aqimus solah wa atuz zakah. Tuhan suruh kita semaya, Tuhan suruh kita tunaikan zakat. Adakah kita dapat cara dia, balah mana kita nak maya, balah mana kita nak tunaikan zakat, kita dapat nak berjumpa dalam Quran? Tidak ada, melainkan melalui syarahan pahaman yang Nabi mai royak, mari tafsir kepada kita sekali lagi, melalui hadis Nabi SAW. Itu nak tunjuk kata orang-orang dulu, mereka juhud, sungguh mereka ni lebih daripada kita. Hikmah iaitu mereka susah
tapi membuatkan mereka bersungguh untuk nak cari hadis, untuk nak ngaji hadis-hadis Nabi. Tetapi tak sama dengan masa kita sekarang, masa yang banyak dengan kesenangan, tetapi dia membuatkan kita malah nak ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billahi min dzalik. Maka kita minta doa jauh daripada golongan yang mereka malah nak ngaji hadis Nabi, malah nak dengar hadis Nabi, tak rasa nak iman, tak rasa tambah cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan hadis yang ke-8 pada hari ini. Mengenai dengan hadis yang mana Imam An-Nawawi kata hadis mengenai dengan hurmatul muslim, kehormatan seorang Islam, seorang muslim, yang mana kita akan dengar hadis ini daripada Nabi SAW. Hadis yang ke-8 daripada Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab dia juga. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-8 mengenai dengan kehormatan seorang Islam. Apa yang kita nak faham daripada hadis ni? Yang pertama, hadis ini riwayat oleh seorang sahabat Nabi yang nama dia Abdullah bin Umar, yang mana dalam bacaan kita tadi Ani bin Umar, daripada anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua dalam agama Islam, iaitu namanya sebenar namanya Abdullah bin Umar. Kita dah kenal, kita dah royak mengenai dengan sirah dia, sejarah dia pada hadis yang ketiga dulu, hadis Buniyal Islam ala khamsin. Dan juga Abdullah bin Umar anak kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang muda, yang berhidup semasa Nabi ni. Umur dia tak lebih daripada 20 tahun. Lebih kurang 18 tahun, 17 tahun saja. Dan umur dia yang dia sedang hidup dengan Nabi SAW ataupun semasa dengan Nabi SAW. Abdullah bin Umar, dia adalah seorang ulama daripada Yawacun, sahabat Nabi pada waktu Nabi, pada zaman Nabi SAW, yang mana ulama telah kumpulkan dan juga dinamakan kumpulan ini dengan nama Al-Abadalah. Al-Abadalah ialah sahabat Nabi yang bernama dengan nama Abdullah. Pak orang yang nama Abdullah, yang mana pak orang ni dia adalah semua daripada pemuda-pemuda daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang yang alim, mereka yang adalah pemuda semasa Nabi yang hafal hadis banyak dan juga faham yang sangat bagus dengan fiqh Islam, ajaran-ajaran Islam, hukum-hukuman Islam. Dia adalah pemuda daripada kalangan sahabat yang ulama panggil kata Al-Abadalah. Siapa Al-Abadalah? Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, yang muda, anak kepada Sayyidina Umar. Yang kedua, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, kita belum jumpa lagi dengan hadis dia. InsyaAllah kita akan jumpa siapa Abdullah bin Abbas. Dia adalah terjemahanul Quran. Dia adalah orang yang nak terjemah, mentafsirkan Al-Quran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaji tafsir, kita baca kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa dengan nama Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas. Sahabat Nabi, seorang pemuda daripada sahabat Nabi SAW. Kita akan kenal dia. Yang ketiga, Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As, insyaAllah kita akan jumpa dengan hadis dia, kita akan kenalikan dia. Dan juga yang keempat, Abdullah bin Zubair. Empat orang ni dia adalah pemuda. Semasa Nabi dulu, 4 orang ni adalah pemuda. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn As, dan juga yang keempat Abdullah bin Zubair. Tak masuklah setengah kata Abdullah bin Mas'ud masuk. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tu semasa Nabi dia umur dah banyak, dan juga dia mati awal-awal lagi.
Nabi mati pada tahun yang ke-10 dan juga dia mati pada tahun yang ke-32. Yang mana sahabat 4 orang ni al-abadah lah, pemuda ni, mereka mati akhir-akhir ataupun lebih kurang 50 tahun yang ke-50 Hijrah. Abdullah bin Umar mati pada tahun 57 ataupun 58 Hijrah. Nabi SAW tunjuk kata mereka adalah sahabat yang muda semasa Nabi SAW. Ali bin Umar, hadis ini riwayat daripada sahabat Nabi nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan minta Allah Taala redha kedua-dua. Minta Allah Taala redha kepada kedua-dua. Siapa kedua-dua? Radhiyallahu anhuma. Tak sama dengan hadis yang lain yang mana setengah hadis kita jumpa kata radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Hadis ini radhiyallahu anhuma, iaitu minta Allah Ta'ala redha kepada dua-dua. Siapa kedua dalam nama ini? Yang pertama iaitu Abdullah, orang yang riwayat hadis ni sendiri. Orang yang riwayat hadis ni sendiri, kita minta Allah Ta'ala redha kepada Abdullah. Dan juga yang kedua, siapa yang kita minta? Abdullah bin Umar, anak kepada Umar. Bapa dia nama Umar, sebagai sahabat Nabi yang hebat juga, seorang sahabat Nabi juga. Dengan sebab inilah kita berdoa kepada kedua dengan redaan Allah Subhanahu taala kepada kedua-dua. Kalau sahabat mana yang bapa dia bukan orang Islam, tidak jadi sahabat, kita tak doalah. Kebanyakan hadis, kebanyakan ulama kata kita berdoa radhiyallahu anhuma ke atas dia sebagai sahabat Nabi dan juga bapa dia sebagai sahabat Nabi SAW juga. Kalau dia sahaja jadi sahabat Nabi tapi bapa dia tidak masuk Islam, tidak jadi sahabat Nabi, ulama kata kita tak akan doa kepada dia, kita guna radhiyallahu anhu, redha kepada Allah Taala ke atas dia seorang itu, iaitu orang yang jadi sahabat Nabi SAW. Anna Rasulullah SAW qala, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ataupun berkata, bolehlah dengan dalam bahasa Melayu ni dia ada orang yang kata ikalapisit dengan kalimah, iaitu bersabda. Nabi SAW sabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah, Nabi SAW ayat dalam hadis ni, aku diperintah dengan aku kena memerangi manusia. Umirtu, kalimah umirtu, perkataan Nabi dalam hadis ni, aku diperintah. Kerana siapa yang perintah kalau kita tanya? Tidak lain, tidak bukan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang paling tinggi daripada Nabi? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang hantar, sebagai Tuhan yang hantar Nabi SAW sebagai jadi Ar-Rasul, sebagai jadi An-Nabi SAW. Allah Ta'ala lah yang perintah Nabi SAW. Umirtu. Di sini orang yang kata fa'lun mabniyun 'alal majhul, tak mengenali dengan orang yang suruh ataupun fa'il, iaitu Allah Ta'ala, kerana ma'ruf, kita dah tahu, kita dah kenal, kita dah tahu apabila Nabi kata umirtu au nuhaitu, aku dilarang, tidak ada Tuhan yang lain ataupun manusia mana yang suruh Nabi, perintah Nabi, larang Nabi, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kerana Nabi ambil perintah daripada Nabi, daripada Allah, ambil wahyu daripada Allah, maka kalimah umirtu dalam hadis ini, orang yang perintah Nabi iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang perintah? Apa yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW yang Nabi ayat dalam hadis ni? An uqatilan nas. Aku disuruh, diperintah untuk memerangi manusia. Apa memerangi manusia? Memerangi manusia, disuruh. Nabi kata disuruh daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh aku dan juga umat aku untuk memerangi manusia. Hadis ini kalau kita tengok, dia ada dua golongan yang salah ataupun guna hadis ni dengan cara tak betul. Golongan yang pertama, dia adalah golongan yang anti-Islam ataupun tautan Islam. Golongan yang tautan Islam, mereka yang anti, tak suka Islam semenjak awal ni, mereka dengan hadis ni, apa perintah Allah Ta'ala kepada Nabi dia Muhammad, iaitu suruh memerangi manusia. Islam adalah agama yang ganas, yang teroris,
agama yang mengekalkan kalau orang yang anti-Islam dia akan faham daripada hadis ni. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka yang dia orang Islam asal tetapi dia faham hadis ni dengan fahaman yang tidak betul dengan maksud Nabi dan juga maksud yang Allah Taala nak royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diperintah untuk memerangi manusia. Kalimah uqatil, kita ingatlah bahawa dalam bahasa Arab dia ada perbezaan di antara kalimah. Walaupun dia ada perbezaan dengan satu huruf tambah ataupun satu huruf kurang sahaja, kita ingatlah apabila satu kalimah dia dikurangkan satu huruf ataupun tambah satu huruf, dia akan beza juga di segi al-makna ataupun makna dia. Di dalam hadis ni Nabi kata uqatil. Nabi tak guna kalimah bahasa aqtul. Umirtu an aqtula. Kalau makna qatala maksud dia itu bunuh. Kalau uqatil, qatala yuqatilu, maksud dia memerangi. Memerangi iaitu sama-sama perang, sama-sama memerangi. Bukan kita duduk dia nampak orang duduk, nampak orang kafir, orang yang bukan orang Islam, kita pergi ambil pedang ataupun ambil satu benda pergi katak kepala dia, itu orang panggil bunuh. Tetapi memerangi iaitu sedua-dua kumpulan memerangi ataupun buat perangai, itu orang panggil uqatil. Uqatilun nas. Nabi kata uqatilan nas, memerangi, bukan bunuh. Kita jangan faham silap. Uqatilan nas, manusia di sini siapa manusia? Siapa manusia? Kerana tadi kita royak kata qatala dengan qatala, makna bunuh dengan makna memerangi tak sama dua-dua, beza. Satu kali sahabat Nabi, yang mana hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Muslim dalam sahih dia, seorang sahabat Nabi kata, seorang pencuri, orang yang nak curi, pencuri ni masuk dalam rumah dia, maka waqatalani, dia curi, aku nampak dia nak curi barang aku ni, aku masuk pergi pak dia ni, dia pun nak godek aku ataupun nak bunuh aku, nak memerangi aku. Afa uqatiluhu, adakah aku boleh nak memerangi dia balik, nak tasu dengan dia baik, nak pokpong diri aku dengan senjata pokpong, nak jaga tubuh kita sendiri, dengan sebab dia ni nak tay kita dan juga nak lari daripada kita, dengan sebab dia curi barang kita ni, boleh kita nak memerangi dia, nak tasu dengan dia, nak pokpong tubuh kita. Nabi kata qatilhu, merangilah, peranglah dia, memerangilah dengan dia, demi untuk nak jaga tubuh kita dengan dan juga jaga harta kita. Itu hadis yang sabit daripada Sahihu Muslim, yang mana Nabi SAW ayat tadi, boleh kita nak mengata jaga tubuh kita, untuk kita nak memerangi orang yang masuk rumah kita dan curi barang-barang kita. An uqatilan nas, manusia di sini yang Allah Taala suruh Nabi memerangi manusia. Adakah manusia di sini adalah orang Islam? Adakah manusia di sini dia orang kafir, orang yang bukan orang Islam sahaja? Kalau kita lihat gunaan Allah Ta'ala dalam Quran, kalimah an-nas, jumpa yang Allah Ta'ala guna dengan orang Islam baik, dan juga ada juga yang Allah Ta'ala guna dengan orang-orang yang bukan Islam. Kita dah tahu kata banyak ayat Quran dalam ayat Quran Allah Ta'ala guna kalimah an-nas, manusia di sini, dengan orang-orang yang bukan Islam ataupun orang kafir. Tapi di sana ada juga gunaan Allah Ta'ala dalam Quran, an-nas ini, dengan orang-orang Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata, inna arsalnaka linnas, sesungguhnya kami utuskan, hantarkan kamu, hai Muhammad, kepada manusia seluruh, semua manusia. Semua manusia, iaitu orang kafir masuk juga. Tetapi di sana ada juga ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala guna kalimah an-nas, manusia, dengan orang Islam saja. Seperti firman Allah Ta'ala kata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Buat haji, kita cerak kata dalam ayat ni tu yang suruh orang ataupun an-nas buat haji ni siapa kalau bukan orang Islam? Tidak ada. Melainkan orang Islam yang Allah suruh buat haji. Kerana haji ni kita telah tahu kata dulu pun orang musyrikin, orang yang syirik, di Mekah dulu tu dia pun
buat haji juga. Tetapi dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata, la yahujj ba'da ami hadha musyrik. Tidak akan ada selepas daripada tahun ini orang musyrikin akan buat haji. Tidak ada. Tidak ada orang musyrikin yang nak buat haji selepas daripada Nabi SAW buka negeri Mekah ataupun Fathu Makkah. Tidak akan ada. Maka ayat ini, ayat yang Allah Ta'ala turun suruh buat haji ni selepas daripada Nabi buka negeri Makkah lagi. Maka ayat ini maksudnya ataupun Tuhan panggil, Tuhan suruh hanya orang Islam saja untuk buat haji. Itu kalimah an-nas, an uqatilan nas. Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia sehingga hatta yashhadu, sehingga dia ni kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga dia masuk Islam. Sehingga dia masuk Islam. Ini Nawawi kata sebab Nabi disuruh untuk nak memerangi manusia kerana untuk nak meninggikan ataupun angkatkan agama Allah ataupun kalimatullah ulya, untuk nak tinggi di dalam bumi ini. Maka di dalam hadis ni kalau kita tengok, uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi SAW diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Gulungnya orang kafir, memanglah maksud dalam hadis ni yang mana Ta'ala suruh Nabi memerangi adalah gulungnya yang menentangkan agama Islam, yang nentang agama Islam, tautan sasana Islam. Bukan orang kafir yang duk dia-dia, yang tidak nentang Islam ni, kita pergi buat tak baik kepada dia, nak bunuh dia tak boleh, nak memerangi dia pun tak boleh. Orang kafir yang dia ni harbi, orang kafir jenis harbi yang peris, yang sama dengan kita sebagai orang Islam. Orang panggil tak kafir harbi. Di sana ada juga jenis-jenis kafir yang kita tidak boleh nak memerangi dia baik, ataupun nak bunuh dia pun lebih aula lagi kita tidak boleh nak buat. Seperti orang kafir al-ma'ahid. Orang kafir ma'ahid ni seperti orang kafir yang masuk dalam negeri Islam yang guna dengan visa. Guna visa dia masuk negeri Islam ni. Negeri Islam, kerajaan Islam, orang Islam dalam negeri tu tak boleh nak buat kenak dia, tidak boleh nak memerangi dia, tidak boleh nak bunuh dia. Kerana dia masuk dengan visa, dengan anumat kita, dengan izin kita sebagai kerajaan Islam, kita kena jaga dia. Itu orang panggil orang kafir al-ma'ahid. Orang kafir yang kedua seperti orang kafir orang panggil kata al-musta'min. Al-musta'man. Orang kafir yang seperti orang kafir masuk dalam negeri Islam. Masuk dalam negeri Saudi misalnya. Masuk dalam negeri Saudi untuk nak buat kerja seperti jadi tur ataupun buat kerja Turki mana-mana pun. Dia duduk bawah keamanan kerajaan Islam. Maka kerajaan Islam masa tu tidak boleh nak buat tak baik, tidak boleh nak memerangi dia ataupun orang kata kumku dia untuk nak biar masuk Islam, tak boleh. Agama Islam bukan agama yang kenak, bukan agama yang ganas, bukan agama yang paksa orang untuk masuk Islam. Kalau kita tengok hadis ni ramai daripada orang yang faham salah dengan hadis ni, dia akan royak kata agama Islam adalah agama yang dakwah dengan pedang. Dakwah dengan pedang itu adalah faham yang salah. Itu kafir al-musta'man. Dan juga di sana ada kafir, orang yang kata kafir ahlu zimmah ataupun kafir az-zimmi. Kafir az-zimmi iaitu mereka yang duduk di bawah negeri Islam, duduk di percasuan ataupun di rakyat kerajaan Islam mana-mana, tetapi dengan dia bayar jizyah, bayar pasi kepada kerajaan Islam. Itu kita kena jaga juga. Sampai mana dia tak kena dengan jizyah, tidak bayar jizyah ataupun nentai kita sebagai kerajaan Islam ni, kita tidak boleh nak memerangi dia, kita tidak boleh nak buat tak baik dengan dia, tidak boleh tak nak buat khianat kepada dia, kita tidak boleh nak bunuh dia, segala-gala benda tak baik kita tidak boleh nak buat dia dengan ahlu zimmah. Tetapi dimaksud dalam hadis ni ulama sepakat kata dia adalah kafir al-harbi.
yang pergi sama kita ni, kita kena memerangi dengan mereka sehingga mereka sanggup nak masuk Islam. Sehingga mereka sanggup nak masuk Islam dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia akan selamat. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Darah dia, harta dia akan dipelihara daripada agama Islam. Kita tidak boleh an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini kalau kita tengok dalam hadis ni, ada juga firman ataupun perintah Allah Ta'ala dalam Quran. Daripada Al-Quran pun Allah Ta'ala banyak ayat yang Allah Ta'ala suruh kita memerangi. Bukan qatalu, bukan dengan bunuh mereka, tetapi qatalu, pergi dengan mereka ataupun memerangi mereka. Seperti Allah Ta'ala kata dalam Quran, qatilul ladzina yuqatilunakum. Memerangilah kamu dengan orang yang pergi, yang memerangi kamu. Kalau ada golongan kafir mana yang mari serai kita, Allah Ta'ala suruh kita ni serai mereka ataupun memerangi sama dengan mereka. Dan juga Allah Ta'ala kata lagi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau orang kafir mana dia tidak memerangi kita dan juga tidak mengeluarkan kita daripada rumah kita, maka kita ni mesti kena antabarruhum, kena buat baik kepada mereka. Ini hakikat agama Islam yang benar. Ni ke sacatam Islam, agama Islam sebenar balah ni. Kalau kafir dia tak buat baik, dia jauh dengan kita tak boleh lagi buat benda yang tidak baik dengan mereka. Kita dalam hadis ni kita nak faham kata Nabi suruh kita ni memerangi manusia yang menentang tautan agama Islam saja. Tautan agama Islam saja. Kalau mereka tidak buat benda-benda yang azab kepada kita, benda-benda yang keji kepada kita ni, kita kena antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kena buat baik kepada mereka, kena mengadilkan dengan mereka. Ini perintah daripada perintah Nabi SAW. Kalau kita tanya, adakah agama Islam adalah agama yang teroris? Adalah agama Islam agama yang jadi pengganas? Kalau kita tengok kepada Al-Islam, nama Islam sendiri pun daripada kalimah As-Salam, peace, keamanan, kuamsanti. Ini adalah cipta narum Islam yang sebenar, maqasid Islam yang sebenar, iaitu Islam nak hajar kepada dunia, Islam datang kepada dunia ini untuk nak bawa keamanan kepada dunia yang kita berhidup sekarang. Bukan mari nak buat ganah, bukan nak bagi apa dak. Bukan nak buat ganah ataupun nak buat benar-benar tak baik, benar-benar yang ifsad, kerosakan kepada dunia, tak. Tetapi Islam datang dengan aman, datang dengan keamanan, datang kesejahteraan, datang dengan kuamsantipah untuk nak berada di dalam dunia ini. Kalau kita tengok kepada sejarah Islam, seperti kerajaan Islam yang mereka biasa pokron, biasa perintah di negeri Asbani ataupun Spain Andalus dulu, kita tengok, kita baca berapa mana kerajaan Islam ataupun umat Islam perintah negara Andalus, negara Spain, di Spain semasa sekarang ni, berapa banyak tahun mereka merintah? Sebanyak 800 tahun. Perai piti umat Islam, pracacat Islam pokrom มือง Andalus, มือง Spainในปัจจุบัน 800 tahun. Bukan masa yang sedikit. Tetapi 800 tahun yang kerajaan Islam, umat Islam merintah negara Andalus, adakah di sana ada khabar, ada berita, ada kita yang kita dengar bahawasa kerajaan Islam bunuh ataupun paksa orang yang bukan orang Islam untuk masuk Islam dan juga membunuh mereka apa mereka tidak sanggup nak masuk Islam? Adakah kita dengar? Kita tak akan dengar. Kita tak biasa dengar. Tetapi selepas daripada Andalus, selepas daripada kerajaan Islam jatuh, kerajaan jatuh selepas daripada 400 tahun, gapo yang umat Islam dapat daripada mereka yang bukan Islam buat kepada orang Islam? Mereka halau orang Islam keluar daripada negara Andalus. Mereka membakar masjid-masjid rumah Allah Ta'ala
yang dibina oleh kerajaan Islam semasa Andalus dulu 800 tahun, mereka bakar, mereka runtuh, mereka hancur masjid-masjid Islam. Setengah nampak seperti kalau kita biasa tengok Jami' Al-Qurtubi, satu masjid yang dibina semasa Andalus dulu ni, masjid yang sangat besar. Yes. Sama dengan peringkat Masjid Haram di Makkah dan juga Masjid Nabi di Madinah. Besar dengan sama-sama. Lebih kurang besar dengan Masjid Nabi dan juga Haram di Makkah. Tetapi kalau kita pergi baca, kita tengok sekarang, apa yang mereka buat? Mereka tukar daripada masjid yang kita sebagai umat Islam guna untuk nak bersolat, untuk nak sujud kepada Allah SWT, mereka tukar daripada masjid, daripada tempat sujud kepada tempat syirik mereka, iaitu jadi kanisah, jadi gereja orang Nasrani. Itu yang mereka buat, dan mereka bunuh banyak, berapa puluh ribu Islam yang dibunuh. Dan juga dihalau keluar daripada negeri Andalus pun banyak juga. Itu Nawayak kata semasa umat Islam merentah negara Andalus, kita tak biasa dengar pun berita-berita yang orang Islam paksa, yang orang Islam buat keji, yang orang Islam membunuh orang-orang yang bukan Islam. Tetapi adalah walaupun setengah jenis perlakuan yang semesti ada juga di negeri lain. Yang mana benar itu ada juga di negeri lain. Maka ada benar-benar yang kecil. Tapi secara umum, umat Islam merentah negeri Andalus secara adil, secara peace, secara santifa. Tidak guna keganasan, tidak guna khianat terhadap orang-orang yang bukan Islam. Itulah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Itu negeri Andalus dulu. Bumi Arab, kalau kita tengok negeri Saudi baik, negeri Arab mana baik, semenjak masa Nabi SAW lagi. Di Makkah dan juga di Madinah ni, semenjak Nabi 1400 tahun yang mana orang Arab merentah negeri Arab, tanah-tanah Arab ini. Tetapi kalau kita biasa pergi negeri Arab, sama ada negeri Arab mana-mana pun, kita akan jumpa dengan laklai sasana. Kita akan jumpa bahawa di sana negeri Arab ada juga kerajaan-kerajaan orang-orang yang bukan Islam, ada juga tempat-tempat ibadat mereka. Adakah di sana kita dengar kerajaan Islam, kerajaan orang Arab yang jadi kerajaan Islam, mereka bakar gereja-gereja orang-orang yang bukan Islam? Kita tak biasa dengar. Kita hurriyah, kita kuam isyarat. Kita tak paksa. Kalau dia duduk bawah kerajaan kita dengan aman, dengan taat kepada kita, tidak khianat kepada kita, tidak netai kita sebagai kerajaan Islam, kita kena jaga hak-hak ini. Kerana Allah Ta'ala ngajak kata, uqatilan nasuh, memerangi orang-orang kafir yang netai kita sebagai umat Islam, sehingga mereka sanggup nak masuk Islam dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Negeri Arab tadi kita dah ayat tadi. Sejumlah mereka yang berada di negeri Arab, semua campur negeri Arab semua. Orang Kristian saja yang berhidup di dalam bumi Arab sebanyak 14 juta. Sebab apa? Dengan bilangan yang banyak ini, kalaulah agama Islam adalah agama yang ganas, agama yang teroris, nescaya orang Kristian tak boleh nak hidup di bumi orang Arab, yang mana bumi Arab banyak dengan kerajaan-kerajaan Islam dengan jumlah ataupun bilangan yang banyak seperti ini. Kalau agama Islam adalah agama yang ganas sebenar, nescaya orang Kristian tak akan sampai kepada 14 juta sekarang. Walaupun 1 juta pun boleh jadi tak sampai kalau orang Islam ataupun umat-umat Islam adalah umat yang ganas. Tetapi bukan umat Islam adalah umat yang datang keamanan kepada bumi ini. Seperti negeri kita, negeri Thailand, negeri Malaysia baik, negeri Indonesia baik. Negeri Malaysia seperti negeri Malaysia yang ramai rakyat-rakyat dengan agama Islam. Indonesia sama juga. Kalau kita pergi tengok kepada sejarah, adakah negeri-negeri ini seperti Malaysia dan juga Indonesia, Islam masuk dengan pedang, Islam masuk dengan pedang, Islam masuk dengan kepaksaan, Islam masuk dengan jajah, bunuh mereka, paksa mereka untuk masuk Islam? Tidak. Islam masuk di kawasan Melayu ini
dengan akhlak, dengan perniagaan, dengan akhlak, bukan dengan pedang. Bukan dengan pedang. Islam masuk tanah Melayu ini dengan akhlak, melalui dengan perniagaan. Sampai hari ini berapa bilangan orang Islam yang berada di tanah Melayu ini. Sedang pendengar yang dirahmati sekalian, itu nak tunjuk kata Islam adalah agama yang aman, agama yang memberi keamanan kepada dunia. Agama Islam tidak paksa satu orang masuk Islam. Di sini kalau kita tengok, Allah Ta'ala suruh Nabi memerangi orang-orang kafir dengan sebab mereka nentang Islam. Kalulah mereka tidak nentang Islam, tak akan berlaku memerangi, melainkan selepas daripada Nabi SAW royak kepada mereka kata Islam balah ning, royak kepada mereka kata, hei kamu masuklah Islam, we inzar kepada mereka, we bayan kepada mereka selepas daripada dakwah Nabi SAW kepada mereka. Nabi tak akan memerangi satu kaum, satu umat mana-mana pun, satu agama mana-mana pun, melainkan selepas daripada Nabi telah menyampaikan dakwah ataupun risalah Islamiah kepada mereka. Selepas daripada mereka kena risalah Islam, kena dakwah Islam, mereka bangun nak dakwah Islam ataupun tidak sanggup nak masuk Islam, lalu masa itulah Nabi SAW uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Wa yuqimus salah, dan juga mereka pun mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Kerana as-salah, sembahyang dan juga zakat ini dia adalah satu hak, satu perkara wajib yang kita kena buat, yang mana termasuk dalam kewajipan kita selepas daripada kita asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi di sana ada ulama kata, adakah orang yang nak masuk Islam, orang yang apabila umat Islam memerangi mereka, mereka kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup, mereka mesti kena ada ketiga-tiga, iaitu mereka kena kata kalimah syahadah, mereka kena solat, mereka kena bayar zakat. Kebanyakan ulama kata dah cukup. Dah cukup apabila mereka kata kalimah syahadah saja, dah cukup. Selamat mereka. Asamu minni dima'ahum. Telah pelihara, telah dijaga akan darah mereka. Kita tidak boleh nak tepuh darah mereka, tidak boleh nak bunuh mereka, memerangi mereka, dan juga harta mereka. Kita tak halal, haram kita nak ambil harta-harta mereka. Tak sama dengan orang kafir-kafir harbi yang boleh kita nak ambil harta mereka. Apabila mereka pegang dengan kita ni, mereka tahu harta, kita boleh nak ambil harta mereka. Tetapi orang kafir yang lain, seperti kafir Al-Ma'ahid yang berada di dalam negeri kita dengan guna wisa ni, kalau harta mereka jatuh, kita tak boleh nak ambil harta mereka. Tidak halal. Tak sama dengan orang kafir harbi yang perang sama umat Islam ni, kalau dia tahu lupa harta-harta mereka, kita boleh nak ambil harta mereka, kerana mereka adalah kuffar ataupun kafir harbi. Ulama kata cukuplah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, cukup. Kerana boleh jadi dia masuk Islam, kata kalimah syahadah ni sebelum nak masuk waktu solat lagi. Bagaimana? Kita nak tunggu dia, adakah dia nak tunggu dia masuk, dia semaya dulu? Ulama kata boleh jadi dia kata kalimah syahadah sebelum nak masuk semaya lagi, sebelum dia nak ngaji lagi kata semaya ni, balah mana kena buat. Sama juga dengan zakat. Zakat dia kena guna masa yang banyak untuk satu orang yang masuk Islam ni kena faham gaponya zakat, balah mana nak bayar zakat, gapo kumpulan ataupun jenis-jenis orang yang Allah Taala fardukan zakat kita memberi kepada mereka, gaponya nisab, masa miqdar ataupun bilangan-bilangan zakat yang kita kena beri kepada orang-orang yang Allah Taala fardu. Kita kena guna masa lagi. Maka ulama kata, banyak ulama, aktsaru ahli ilmi kata apabila dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dah cukup dia. Asamu minni dima'ahum, dipelihara. Darah dia ni kita tidak boleh nak tepuh, dan juga harta-harta mereka pun tidak boleh nak tepuh juga. Itulah hadis Nabi SAW. Dan juga Nabi kata illa bihaqqil Islam, melainkan kita nak bunuh dia mereka ni belah mana? Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak-hak ataupun setiap hak Islam. Seperti orang yang dia dah kahwin,
Dia sudah kahwin tetapi dia berzina, kita boleh nak membunuhkan dia dengan syariat ataupun syarak Allah Ta'ala sungguh lempar batu dia sampai kepada mati. Seperti juga orang yang bunuh orang lain, hukum dia iaitu al-qisas. Ini orang panggil kata illa bihaqqil Islam, siti Islam. Dia bunuh Islam, dia kena perahan ciwit. Itu hukum Islam sebagai al-qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, yang Allah Ta'ala royak dan cerita dalam Al-Quran Al-Karim suratul Baqarah. Maka seperti inilah kita panggil kata bihaqqil Islam. Seperti kita pergi curi bagai-bagai orang, hakul Islam balas mana? Kalau pergi curi bagai orang ni sampai hak boleh kena kerat tangan ni, itulah panggil kata hakul Islam, yang kita boleh nak kerat tangan, potong tangan orang yang curi. Wa hisabuhum 'ala Allah. Di sini ulama kata kalau mereka yang kita pergi memerangi mereka, pergi serang mereka, mereka kata dua kalimah syahadah dengan sebab mereka nak jaga tubuh dia sendiri, nak menyelamatkan tubuh mereka, tak sewi kena pedai, tak sewi kena bunuh. Mereka kata dengan kalimah tu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah untuk nak jaga mereka diri. Dia tak masuk Islam, tidak kata dengan lidah dan juga jantung ataupun hati mereka ni. Nabi kata wa hisabuhum 'ala Allah. Balasan mereka tu Allah Ta'ala akan cara sendiri. Seperti orang munafik. Orang munafik mereka azharul Islam, zahir Islam mereka, tetapi tusuk kafir mereka. Mereka dakwa saja kata dia adalah orang iman kepada Allah dan juga Nabi, tetapi mereka tusuk kekufuran mereka. Di sini Nabi kata wa hisabuhum 'ala Allah. Balasan mereka tu kerja Tuhan, lepas Tuhan lah balasan mereka. Maka kita tidak boleh nak bunuh orang munafik. Seperti masa Nabi SAW sendiri pun, Nabi tak biasa bunuh walaupun seorang munafik, kerana wahisabuhum 'ala Allah. Kita kena muamalat, petik sampan dengan dia, dengan zahir yang dia tunjuk kepada kita, dan juga batin dia, benar yang kita tidak nampak tu, Allah Ta'ala lah yang sangat tahu. Wahisabuhum 'ala Allah. Seperti hadis ini juga, kalau orang Islam, umat Islam lagi memerangi satu kaum, mereka kata dua kalimah syahadah dengan takut juga jaga tubuh mereka, kata lepas-lepas, maka kita tidak boleh nak bunuh mereka. Kita tidak boleh nak bunuh mereka kerana wahisabuhum 'ala Allah, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dalam hadis ini. Itulah kita pada hari ini mengenai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-8. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang banyaklah. Kita faham baik, faham molek, kerana kalau kita ada orang-orang ataupun saing-saing kita yang bukan orang Islam ni, kita kena royak faham molek. Kadang-kadang orang Islam, orang bukan Islam, dia baca hadis ni, dia terfaham silap, maka kita sebagai orang Islam kena royak molek, kena dia faham kata hakikat agama Islam yang sebenar bukan adalah agama yang ganas. Kerana walaupun dunia hari ini pun telah pisut kepada mereka, telah royak kepada mereka bahawa agama Islam bukan agama yang ganas. Banyak mana bilangan orang Islam di Amerika baik, di Britania, negeri Angkrit ataupun England baik, banyak mana di Jerman molek, banyak mana bilangan mereka masuk Islam. Ribu-ribu juta masuk Islam. Adakah di sana ada orang Islam akak bedek dan paksa mereka untuk masuk Islam? Tidak, kita tidak biasa dengan berita macam itu. Dia masuk Islam dengan sanggup hati mereka sendiri. Mereka mempelajari agama Islam, hakikat agama Islam yang benar. Walaupun dunia hari ini tertimur perkataan bahawa agama Islam adalah pengganas, tetapi orang Eropah, orang Europe, mereka adalah mereka yang cilik, mereka cari pisut. Pisut kata perkataan ini yang mereka kata umat Islam adalah umat yang ganas ni, sungguh kekedap. Mereka seksa mempelajari Al-Quran. Siapa ke website ataupun statistik sekarang ni, tidak ada buku ataupun kitab mana yang laku sekali jual melainkan kitab Al-Quran Al-Karim. Orang-orang kafir beli Quran untuk nak baca, nak kenal Islam yang sebenar. Nak kenal Islam yang sebenar, sungguh kedak kata umat ataupun dunia kata Islam ni adalah agama teroris, agama yang ganas ni, sungguh kedak. Mereka cari jalan untuk nak kenal Islam,
kenal Allah Subhanahu taala, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu taala, dan juga tambah bilangan mereka di dunia ini semakin tambah. Siapa kau bincang royak sendiri orang yang bukan orang Islam kata masa depan bilangan agama yang banyak sekali akan tambah, iaitu agama Islam. Kita mulalah dakwah kita dengan dakwah dengan hikmah, dakwah dengan dakwah Nabi SAW, bukan dakwah yang ganas, bukan dakwah yang paksa orang masuk Islam. La ikraha fid din. Allah Ta'ala ayat cerak kata tidak ada paksa dalam agama, dalam nak orang seorang ni masuk Islam. Tidak. Nabi dan juga Allah Ta'ala kepada manusia, tapi wa hisabuhum 'ala Allah. Nak ayat di sini ni kerja kita sebagai umat Islam ni kena dakwah, kena menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang bukan kafir. Kerja kita gitu ya. Itu siapa Islami kena Islam. Mudah nak jawab pada masa depan gapo yang kita royak, adakah kita cencuan biasa hajat biasa dakwah orang yang bukan orang Islam ni masuk agama Islam. Lebih-lebih lagi kita sekarang sebagai orang Islam yang berada di dalam negeri-negeri yang bukan orang Islam, negeri kafir ni, Allah Ta'ala akan tanya kita, adakah kita biasa nak dakwah orang kafir, orang Buddha baik, orang yang lain baik yang bukan agama Islam? Kita nanti jawapan kita di sisi Allah Ta'ala. Maka kerja kita ni kena dakwah. Kerja kita kena dakwah dengan dakwah Nabi SAW, dakwah yang aman, bukan dakwah yang kena, yang dakwah yang kasar, bukan. Itulah kita pada hadis ni, hadis yang ke-8, hadis Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Tidak syaklah kata ini adalah hadis yang sahih, kerana apabila riwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, dia adalah hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang sahih. Maka insya-Allah kita akan mari ngaji pula pada minggu depan insya-Allah mengenai dengan hadis yang ke-9, hadis Abu Hurairah. Kita akan ngaji pula insya-Allah. Maka pada hari ini cukup sekadar inilah. Kita nak buka tali pun masa tidak ada lah. Nanti semulalah insya-Allah taala. Kita nak dengar juga gapo yang sedang pendengar dapat manfaat daripada ruangan kita setiap hari Jumaat ni. Kita nak dengar juga gapo yang dapat, gapo yang tak faham. Mudah kita nak baki untuk nak semua sedang pendengar ni dapat manfaat banyak semungkin. InsyaAllah ta'ala kita akan dapat beramal dengan hadis dan juga sunnah Nabi SAW. Maka hari ini cukup sekadar inilah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.